أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Surau Al-Ikhlas Garden Home Sermanbul, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Halal Al-Haram fil Islam karangan Dr. Yusuf Qaradawi, terjemahan Dr. Zulkifli Al-Bakri, muka surat yang ke-23. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membantah sifat keterlaluan dan kekerasan. Ini dia nak huraikan berkenaan dengan prinsip asas Islam berkenaan dengan halal haram pada perkara yang ketiga, iaitu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sebut syirik ni adalah dosa yang paling besar. Luqman kata apa dekat anak dia dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala naqalkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah kata dalam Quran, dia naqalkan kisah Luqman. Luqman kata kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu, kalau kita bahasa mudah, jangan memperduakan Allah, jangan menyekutukan Allah, dan jangan mempersamakan apa-apa perkara dengan Allah. Sebab apa? Kaedah kita gunakan laisa kamitslihi syai'. Takkan ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sebutir zarah pun takkan sama dengan Allah, apa-apa yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita faham bahawa apa yang Luqman nak bagi tahu kepada kita adalah berkenaan dengan itu. Intipati yang penting untuk menjadi anak yang cemerlang adalah untuk kita memberikan pengetahuan kepada anak kita tentang mengenal Allah. Sebab itu konsep awwaluddin ma'rifatullah adalah konsep yang sangat perlu dan wajib diterapkan kepada anak-anak kita. Sebab itu apabila hadis Jibril yang kita bacakan dalam hadis 40, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada hadis yang kedua, Jibril datang kepada Nabi dalam rupa manusia. Jibril tanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, bagi tahu ke aku apa itu Islam. Kemudian disebutkan akhbirni anil iman, bagi tahu ke aku apa itu iman. Akhbirni anil ihsan, bagi tahu ke aku berkenaan dengan ihsan. Nabi jawab satu-satu. Dan Jibril kata apa? Sadaqta, betul. Sebab itu apabila memahami konsep akhbirni anil iman, beritahu ke aku tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Disebutkan berkenaan dengan perkara tersebut, beriman dengan Allah. Bagaimana keimanan kita dengan Allah? Kaedah dia beritahu. Sebab itulah kita melalui manhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, maka kita berpegang kepada aliran tersebut dalam bab akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka pendekatan mengenal Allah dengan cara yang betul. Sebab itulah apabila kita bacakan konsep ni, Yusuf Qaradawi dia datangkan. Dia kata jangan mudah-mudah hang nak pi halal satu benda yang telah diharamkan oleh Allah, satu benda yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan hang pi haramkan pula, tak boleh. Sebab apa? Hang langgar dengan perintah agama.
Sebab itu konsep itu kena jelas. Sebab itu bila Rasulullah datang kepada kita, Rasulullah hadir tadi itu memberikan berkenaan dengan apa yang perlu umat Islam lakukan berkenaan dengan perkara tersebut. Sebab itu disebutkan, sedangkan Rasulullah pernah membantah sifat keterlaluan dan kekerasan dengan segala macam senjata serta mencela orang-orang yang keterlaluan itu dan memberitahu mereka dengan sanadnya, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un. Dia kata, ketahuilah binasa orang yang melampau itu. Ketahuilah binasa mereka yang melampau itu. Ketahuilah binasa mereka yang melampau itu. Dalam Islam ada cerita. Ada seorang sahabat Nabi yang mana kepala dia darah, luka. Dia tanya sahabat lain kata, hang kena mandi lah. Tak boleh aku tayamum ke apa-apa. Mandi habis meninggal. Rasulullah marah. Kenapa hampa tak tanya aku dulu ke apa cerita apa hampa buat keputusan ini? Sebab dia berkait dengan soal kehidupan dan juga kematian. Jangan melampau dalam urusan agama. Ada orang yang dia tak sihat. Ada tata cara ibadat orang yang tidak sihat. Jangan kita tuan-tuan nampak sah kata orang tu semayang duduk, kita terus belim dia macam-macam. Orang kena berdiri dululah apalah. Kalau dia boleh berdiri dulu. Itu kewajipan. Tapi ketika mana dia tidak boleh berdiri, dia kena duduk. Tapi kita kena tanya dia elok-elok. Jangan terus pipi. Hang tadi berjalan bukan main. Rupa dia kalau dia berjalan boleh. Tapi kalau dia duduk tetap, goyang. Jadi itu pun nak kena tahu. Ada orang jenis sakit lutut. Ada orang jenis sakit gout. Ada orang macam-macam. Ada orang dengan jantungnya. Ada orang dengan dia bedriddennya. Tak boleh dengan puasanya. Ibadat ni dia bukanlah perkara yang boleh kita fikir guna akal. Ibadat ini dia satu perkara yang indikator dia berpandukan kepada Quran dan hadis dan juga fatwa-fatwa yang ada. Sebab dia setiap ni dia berbeza-beza. Sebab itu fatwa kesihatan bukan orang-orang ulama dia senang-senang nak bagi dah. Dia tak boleh panggil ni Tok Syekh ni sebab dia khatam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kita panggil Tok Syekh ni sebab dia ni hafaz Quran. Dah, dia bukan hanya depa tu saja. Depa ni ada tak berkenaan dengan manhaj dalam mengeluarkan hukum? Mereka faham tak berkenaan dengan ilmu usulul fiqh? Faham. Baru kita panggil depa orang yang berkelayakan. Berhenti setakat tu kan? Dah. Panggil pula otoriti, orang yang memang berautoriti daripada pihak kesihatan. Kementerian Kesihatan, doktor-doktor pakar dan sebagainya. Sebab itu apabila kita buat pengkebumian berkenaan dengan PKP yang itu, KK COVID tu, dia berbeza dengan kes pengkebumian orang lain. Nak kena masuk itu ini, nak kena pakai macam-macam tuan-tuan dan sebagainya. Hadiah pula nak kena urus elok-elok. Kemudian anak-anak tak boleh nak cium apa, sayang apa semua. Dah ke bumi apa semua. Lepas daripada tu tuan-tuan, SOP dia, mereka ni balik nak kena sembok apa. Barulah kita boleh pergi kubur dia. Berhenti setakat tu. Jadi orang duk marah. Dia kata tak boleh. Dulu boleh cium sayang dan sebagainya. Rupanya nak ngelakkan berkaitan dengan penyakit tu, penularan tersebut. Sebab dia bukan hanya soal sakit biasa, tapi dia pandemik. Pandemik, lepas pandemik tuan-tuan, dia jadi endemik. Sekarang ni tak tahu mik, tak tahu apa lah tuan-tuan. Dan apa cerita lah ni saya tak tahulah kan. Tapi law dia berkata kes mula duk kuih tinggi dan sebagainya. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan, bukan senang nak keluarkan hukum senang-senang. Nabi marah kat sahabat ni, hampa buat apa? Hampa bagi satu penjelasan yang tak tanya kepada Nabi pasal apa? Nampak tak tuan-tuan? Jangan keterlaluan dalam agama. Ada orang yang keterlaluan dalam agama. Orang lain buat salah, dia buat betul. Orang lain pergi kubur salah, dia pergi kubur betul. Contoh ni tak ada kena-mengena. Tuan-tuan, orang lain pergi doa kat kubur, tuan-tuan tak boleh. Dia pergi doa angkat tanda tangan kat kubur boleh. Orang lain pergi ambil pacak pokok, pergi letak kat kubur pak dia tak boleh. Dia punya kubur pak dia, kubur mak dia, dia ambil pacak boleh pula. Sedangkan adakah dia memahami konsep khususiah yang diterangkan oleh dia sendiri?
Kan? Bagaimana orang lain nak faham? Kita pun pelik. Padahal dulu kita ambil ranting apa. Cacak ada kata Rasulullah buat, kita buatlah. Takkan, tapi bila orang buat dia kata khususiah. Tapi bila tengok ada pula dekat dah. Itu tak kena lah tu. Kan? Nak kena faham. Kan? Jangan hang pada satu-satu orang hang nak buat dalam keadaan yang melampau. Tapi pada ketika hang melampau, hang boleh. Hang kata ada dalil. Kan? Sedangkan itu satu perkara yang melampau. Agama ni jangan melampau-lampau. Agama dia ada standard dia. Dia kata. Sambung. Kemudian baginda Nabi SAW mengisytiharkan tentang sifat kesederhanaan dalam perutusannya itu dengan sabdanya bu'istu bil hanifiyah as-samhah. Dia kata aku diutus dengan membawa suatu agama fitrah yang penuh toleransi. Kan? Hanif lah, agama hanif, bil hanifiyah as-samhah. Dia kata apa? Nak bagi tahu kepada kita, Nabi SAW membawa agama fitrah yang penuh toleransi. Agama yang cukup sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam surah Al-Ma'idah Allah nakalkan dalam Quran. Allah kata apa? Telah aku sempurnakan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah sempurna nikmat-nikmat ni. Nak cerita apa lagi kat kita tuan-tuan? Wa raditu lakumul Islam madinah. Allah redha Islam ni sebagai agama. Nak cerita bagi kepada kita apa tuan-tuan? Bahawa Islam ni dia cukup cantik dah. Kan kita pi puteri cara kita. Salah. Islam dia tak boleh puteri ikut cara kita, ikut kehendak kita. Islam dia mesti datang dengan package Islam itu sendiri. Apabila disebut dinakalkan dalam riwayat Ahmad ni, Nabi diutuskan bawa agama fitrah kepada kita, agama yang mana semua orang boleh turun. Hang kala kulit apa pun, apabila Islam pi hinggap dekat hang, boleh ikut. Boleh anut. Hang kala putih ke, hang kala gelap ke, hang kala apa ke, hang tak ada kala ke tuan-tuan, Islam ni pi hinggap dekat hang boleh amalkan. Dia kata Islam ni ikut tempat lah. Islam ni dia bukan hanya ikut tempat. Hang pi letak dekat kawasan sejuk ke, kutub utara ke, kutub selatan ke, hampir letak benua mana ke, Islam ni kalau kena dengan fitrah ni tuan-tuan, hakikat dia memang boleh hidup. Tak ada masalah. Dia kata tempat tak ada ayat, Islam ni tak relevan. Tempat tak ada ayat pun Islam tu relevan. Tempat ada ayat pun Islam tu relevan. Tuan-tuan, macam-macam lagi. Law sekarang tuan-tuan, orang di isu ayat. Itu ayat, ini ayat. Saya balik Kedah hari tu. Isu ayat lah. Isu ayat. Dia kata tak ada ayat lah apa kat Kedah. Nak pergi beraya rumah kawan pun dia kata rumah dia tak ada ayat. Kesian ni lah. Isu ayat ni semua negara isu. Isu ayat ni semua negara isu. Apabila dia kata Kedah ada isu ayat, ni tak ada kena-mengena dengan politik. Tapi bila dia sebut lagu tu tuan-tuan, kita pun gabu kepala. Dulu aku pergi Selangor, kita pergi kuliah tuan-tuan, tak ada ayat lah. Diminta untuk tuan-puan ambil wuduk daripada rumah. Sama juga isunya. Oh, dia kata Kelantan pula, dia kata isu yang kala keruh lah apalah. Orang Kelantan hidup lama elok ya. Tak ada masalah pun tuan-tuan. Isu ayak ni isu global. Semua tempat isu, tapi nak jadi isu saja nak buat. Saja nak buat biar apilah. Tak ada nak kata apa. Tapi nak apa-apa kat kita, hang ada ayat ke? Hang tak ada ayat ke? Ayat hang kala cerah ke? Ayat hang kala keruh ke? Apa ke? Bab kewajipan dalam ibadat semua kena lakukan. Tak ada ayat pun kena sembahyang dah. Kena sembahyang. Ada ayat kena sembahyang. Cuma bagaimana kita memahami konsep sembahyang, cara tak ada ayat. Kalau ada ayat, cara dah lagu mana pula. Sebab itulah kita nak kena faham konsep ibadat ini adalah konsep yang cukup menyeluruh. Islam ni demai cukup cantik dah. Hang puasa, hang dekat mana pun hang kena puasa. Dia tak boleh kira dekat sini kita ni, dekat sana tak. Hatta kalau tempohnya panjang pun kena puasa tak? Kena puasa. Siangnya panjang, kena puasa. Nak kata lagu mana? Kita 13-14 jam lah. Mereka berkejar-kejar sampai 20 jam. Nak kata lagu mana?
Sebab kaedah telah tetap imsa anil mafturat min tulu'il fajr ila ghurubi syam ma'an niyah, iaitu menahan diri daripada makan minum daripada terbit fajar hingga terbenam matahari bersama dengan niat yang tertentu. Ta'yin akan niat tadi. Mana kata hang duk tang mana pun hang kena puasa. Kalau lama pun lama. Kalau lama hang kena buat cara lama lah. Mana kata sahur tu pendek tempoh dia tuan-tuan, makan siap-siap. Nak kata lagu mana makan sungguh-sungguh lah. Nak kira dalam tempoh 20 jam tu tuan-tuan, kira tahan lah. Nak bagi nampak lama sikit ni tuan-tuan, banyak lena. Kalau kita ni lah banyak lena sikit, kira bangkit-bangkit tu kira cantik lah. Dan ujung-ujung, ingat aku tak tahu ke tuan-tuan banyak lagu tu. Nak kata lagu mana? Gila tu tuan-tuan. Lepas lohok lena. Bangkit-bangkit tuan-tuan pukul 6 lebih, kira okey lah. Bangkit sembahyang asar apa semua tuan-tuan. Bini ajak pergi bazar Ramadan, dia pergi lah bazar Ramadan. Pipi lah semua. Kawan kata, Haji, tadi asak tak nampak. Oh tu lah, tadi ada sikit urusan. Padahal lena. Tuan-tuan nak kata lagu mana? Tapi kalau hampir mana pun hakikat dah, tempoh waktu dah kena lagu tu. Kena lagu tu. Bila orang isukan tentang apa nama raya awal sehari lah, geng Muhammadiyah, depa awal sehari lah apalah, itu kita tak boleh nak kata apalah berkenaan dengan perkara tersebut. Tapi kita ada itu hilal. Kita punya ada kaedah untuk lihat anak bulan, kemudian imkanur ru'yah, kita ada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan, yang telah dipersetujui diguna pakai di negara kita. Kita follow lah. Kalau kena hari tu raya hari Jumaat, kita raya lah hari Jumaat. Tapi terkena hari Sabtu, lega lah sikit. Tak adalah kelang kabut sangat, lega lah sikit tuan-tuan. Ada lagi dahsyat, dia kata kalau cantik ni, puasa kita ni bagi perhabis sampai hari Sabtu, raya hari Ahad. Lagi dahsyat tu, gila nama dah. Nah, itu bukan ni, gila nama dah, tak boleh. Dah boleh Islam ni 29-30. Tak 29-30, 2 hari tu lah. Kalau yang apa nama, yang masih itu tak apa, dia ada bulan 2 tu 28-29. Kita kalau kata Islam 29-30. Kaedah lagu tu kalau kata nampak anak bulan raya, tak nampak ikmal Ramadan salasina yauman, menyempurnakan Ramadan itu 30 hari. Tentang kaedah lagu tu lah. Islam ni dia mudah, dia tak susah dan tidak menyusahkan. Tetapi apabila sampai kepada kita perkara yang mudah pun jadi susah, hak susah lagi menyusah-nyusahkan. Dah hakikat dalam lagu tu. Budak-budak nak kahwin, kita kata senang, pergi ambil kursus kahwin, apa semua kahwin. Tapi dia jadi susah dan menyusahkan. Minta sampai 30,000 nak buat kenduri ni tuan-tuan dekat hotel mewah. Tak mau buat dekat surau Al-Ikhlas Garden Home, dia tak mau buat. Dia kata apa barang buat kat surau. Nak makan padahal kuasa lapang ni. Hang nak makan atas meja boleh, hang nak makan duduk sila pun boleh, tak ada masalah. Kita bagi ruang dan peluang. Tapi dia kata kita nak kena ni sikit pakai kita kata yang hidup susah, yang hidup melarat, siapa dah? Anak-anak. Dan maaf saya sebut, terpaksa kata lagu tu. Ni semenjak lepas raya ni orang menikah banyak. Lepas raya, saya ingat lepas raya, sebelum raya lagi ramai. Itu gila nama dia. Dan orang tua tu kan bagi pun sebelum puasa tu apa nama? Kahwin. Dia kata sabar dulu, bagilah masuk Syawal baru kahwin. Budak-budak lah kan kira. Dia kira dia kata itu je waktu yang ada lah apalah tuan-tuan. Takut budak-budak ni. Depa bila orang tua-tua cakap, depa tak mau dengar. Depa tak mau dengar. Tak apa kahwin. Kahwin Nabi ada jumpa kita, dia kata ustaz bila lagu mana ustaz? Dah terbabah dah ustaz. Dah terbabah dah nak buat lagu mana? Saya kata tak boleh buat lagu mana? Kalau kata terbabah, sedangkan undang-undang tu ada, melakukan kesalahan, kena tak? Kena kafarah. Betul tuan-tuan, terbabah nak kira lagu mana? Apatah lagi kalau yang hang yang bawa, memang lagi teruk lah. Kalau anak bawa terbabah umur 6 tahun, hang pun kena. Tuan-tuan, umur 6 tahun boleh bawa kereta, gila tu tuan-tuan.
tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Kan saya sampai tak boleh duduk fikir 2-3 hari ni. Macam mana budak 6 tahun tuan-tuan boleh bawa kereta? Kan kita dulu tuan-tuan jajah 6 baru bawa motor. Ni 6 tahun 2.5 kilometer. Sini kurang-kurang tuan-tuan ada aku Majid Husin lebih lagi. Majid Husin lebih lagi 2.5 kilometer. Tuan-tuan boleh fikir tak? Saya tak boleh fikir tuan-tuan. Saya tak boleh fikir. Tapi nak kata lagu mana tuan-tuan? Satu, Allah jaga, tentu Allah jagalah. Yang kedua, mungkin budak tu pun cerdik punya budak. Dah tak ada macam kita jajah 6 ni tuan-tuan. Kencing pun dalam seluar lagi. Berak pun dalam seluar lagi kita. Dia boleh suruh adik dia pula kanan kiri, tekan mana, tekan kiri bagai tuan-tuan. Dulu kita tak tahu apa tuan-tuan. Tapi bila fikir balik tuan-tuan tak apa. Tapi pak dah tak tahu apa cerita tuan-tuan. Tapi nak cerita bagi dalam agama, dalam bab perkahwinan tadi tu sebelum Ramadan, kita orang tua-tua tahan sikit, takut Ramadan tu terbabas. Bila terbabas baru tanya. Habis kita kata kena puasa 2 bulan turut-turut. Dia kata susah, tak boleh ke kita nak ambil shot terus? No. Follow dulu, kalau tak boleh cerita nombor 2. Tapi dia kata tu lah ustaz, macam mana nak buat? Hang tanya aku macam mana nak buat apa? Hang yang dah buat, aku pula kena fikir. Kita pula nak kena fikir untuk dia. Oh, saya payah gila lagu tu tuan-tuan. Sama juga dengan orang yang tidak berpuasa. Orang yang tak berpuasa nak bayar fidyah. Ada mai dia kata ustaz kita nak bayar fidyah. Saya kata bayar. Dia kata tu lah ustaz nak bayar bila kat siapa? Saya kata bayarlah dekat apa nama Ustaz Zakat. Selesai masalah kita. Dia kata takut tak sampai. Dia pula takut. Aku lagi risau ketika mana hang bertanya, memang tentu tak sampai. Sedangkan Allah kata sendiri allazina yutinaku fidyatun ta'amu miskin. Hendaklah diberikan fidyah itu kepada orang fakir miskin. Tapi yang hampir simpan taruh buat apa? Sebab itu orang tu tak puasa hari tersebut, bayar hari tersebut. Kenapa nak tunggu-tunggu? Cari. Kita dah tetapkan dah. Fatwa telah tetapkan dah. Apabila sebut berkenaan dengan fidyah, dia berkait dengan fitrah. Jadi bila zakat fitrah kita bersamaan dengan RM7, RM7 2.7 kilo. Apabila 2.7 kilo ni bersamaan dengan satu gantang Baghdad. Satu gantang Baghdad bersamaan dengan 4 cupak. Satu cupak bersamaan dengan 688 gram. Jadi 688 gram bersamaan dengan RM1.75. Satu hari tinggal RM1.75. Tapi hang tak mau bayar. Sedangkan yang hang kena bayar ni bagi kepada orang fakir miskin. RM1.75 macam saya abang kat tuan-tuan, boleh beli apa? Boleh beli apa? Tapi nak melayankan orang yang nak bayar fidyah tadi tu RM1.75 bayar ni. Kalau tanya saya secara peribadi, saya amat mengharapkan supaya jawatan kuasa fatwa menilai kembali. Walaupun pada asasnya satu cupak tu bersamaan dengan 688 gram, tapi berdasarkan situasi semasa untuk makan RM1.75 adalah sangat tidak relevan. Boleh dapat apa? Tuan-tuan, masuk kedai RM2 Iko kena halau. Kalau bawa RM1.75 kena halau. Depa RM2 lebih. RM2 4 kupang lah. RM2 4 kupang. Kalau masuk Niso, sebelum masuk dah kena halau dah. Duit tak cukup. Jadi tuan-tuan kena fikir tak? Tapi kalau kata ikut mazhab Hanafi, Hanafi ni dia ambil separuh. Kita tak ambil 1/4. Hanafi ni dia ambil separuh. Separuh ni RM3 5 kupang. Bolehlah sikit nak hidup. Boleh RM3 5 kupang ni bolehlah dapatlah makan. Tadi siang saya di KL ada satu gerai dia jual nasi ukui RM3.5. Nasi ukui RM3.5. Saya tak puas hati, saya beli 2. Saya tak puas hati, beli 2. Saya ingat dia nak ni kira lagu mana. Memang kita bagi RM10, balik RM3. Balik RM3 kat kita. Kita kata satu RM3.5 ke? RM3.5. Dekat pantai dalam. Dekat pantai dalam. Saya pun, oi, murah betul bang. Dia kata ambil lah tu, saya banyak tanya.
Dia siap tanya kita pula nak bahagian apa. Saya ingatkan ayam dah halus. Balik saya bawa balik rumah tadi tuan-tuan. Tadi maghrib anak nak buka puasa. Buka ayam besar tak. Kira kalau ikut di akal RM5 dalam tangan. Tapi dia boleh jual RM3 5 kupang. Mana untung? Kita pun fikir mana untung tu. Nak main dia macam mana tuan-tuan. Tapi kalau kata rezeki tu daripada Allah, tak lari tuan-tuan. Dia bukan berapa banyak nilai yang ada pada keuntungan, tetapi berapa banyak keberkatan kita. Apabila kita memperolehi nilai yang kita katakan berkat tu ada. Kalau kita fikir di akal ini tuan-tuan, kita kalau nak berniaga, kita mesti nak untung besar, betul tak? Mesti nak untung besar. Tapi berapa ramai yang hakikat dia tuan-tuan nampak macam untung besar. Tapi bagaimana kehidupan kebahagiaan dia tuan-tuan apabila dia rugi besar. Jual ayak teh penuh. Ayak muka meh halus, ayak tinggi ni. Sikit tuan-tuan dah sukat. Penuh. Kita hirup ni, itu dah ada lagi. Saya sampai cakaplah dengan anak saya, macam mana dia nak cakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dia berniaga, dia cuma fikir terhadap keuntungan. Apabila kita tanya, dia kata apa? Ini kita punya ni pure punya. Dia kata pati punya. Dia bukan soal pati. Aku nak minum air. Bukan aku nak minum pati. Dia kata, tak apa abang. Abang bubuk, abang letak je bang. Sejam lepas tu abang minum. Gila tak gila? Aku nak minum lala tu. Bukan nak minum lagi sejam. Saya sampai turun kereta balik. Sebab minum hirup tu. Tu penuh tu. Saya turun kereta balik. Saya kata bang, penuh ni. Dia kata nak buat lagu mana abang dah minum. Aku bayar RM4. Tapi apa yang aku dapat? Ayak tu sikit lah. Penuh. Saya tak mau cakap apa. Tapi saya tahu. Nanti dekat depan Allah. Abang pandai-pandai lah abang jawab depan Allah. Kurang-kurang saya dah bagi tahu ke abang. Dia kata kenapa pula? Saya kata tak ada apa. Itu je saya boleh cakap dengan abang. Kalau saya nak berhujah dengan abang, kira abang menang sebab abang tokeh. Kira abang tokeh. Tapi kalau kata nak berhujah, saya nak bawakan dalil daripada hadis Nabi SAW dalam kitab Baharul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi, juzuk yang ke-17 pada bab yang pertama, bab Yaumul Qiyamah. Maka ketika itu datang hadis yang dibawakan oleh Syekh Edmar Bawi tentang la tazulu qadam ibni Adam. Tidak akan berganjak kaki anak Adam ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hatta yus'al, sehingga ditanya kepada dia 5 soalan. Hang dapat harta lagu mana, hang belanjakan lagu mana? Salah satu soalan dia. Hang dapat harta lagu mana, macam mana hang belanjakan dia? Hang dapat harta, beli jual ayak ni RM4. Hang untung ni bukan ganda biasa, berganda-ganda. Tuan-tuan, tak boleh nak cakap lagu mana. Tapi bila kita fikir balik, macam mana hang nak cakap depan Allah, tuan-tuan? Tapi nak buat lagu mana? Jenis orang Melayu ni kaki beli ke? Dah kena muhung pun beli ke? Itulah orang Melayu. Nak kata lagu mana? Sebab tu bila kita tengok tuan-tuan, banyak orang yang menyaga lagu tu tak lama. Betul tuan-tuan? Hak jenis menyaga lagu tu tak lama. Dia menyaga laku beratuk panjang, tapi tak lama. 5-6 bulan habis. Habis betul. Bukan main-main. Kita kata apa, mana nilai keberkatan. Kadang-kadang kita duk fikir, ya Allah, hang Melayu aku Melayu, hang Islam aku Islam. Tapi apa yang hang buat? Tapi bila patah balik, orang yang menyaga RM3 5 kupang. Saya sampai lah, saya kena brain. Nasi dia tu tuan-tuan, kalau kata RM5 tu padan lah. Tapi kalau RM3 5 kupang, macam tak kena. Tuan-tuan, dengan ayam boleh pilih. Dengan kuah sedap. Ada pula sambal belacan dan sebagainya tuan-tuan. Memang sedap. Kalau tuan-tuan nak beli daripada saya, RM7 jalan. Saya beli RM3.5, RM7 jalan. Boleh tak ada masalah tuan-tuan. Kita pun nak untung tak? Nak untung tak? Tapi nak cerita apa tuan-tuan?
kadang-kadang bila sebutkan keberkatan yang hadir dalam kehidupan kita adalah keberkatan yang kita kata tak banyak, tapi nilai dia ada. Faham tak tuan-tuan? Nilai dia ada. Nilai itu yang menyebabkan kita rasa, alhamdulillah anak-anak aku menjadi, alhamdulillah keluarga aku dia, orang lain bergaduh teruk, kita bergaduh macam habis. Bergaduh dengan bini, maaf saya sebut, orang kaya bergaduh dengan bini, depa tak cakap dengan bini berbulan-bulan. Pelik. Hak orang tak ada duit, dia bergaduh dengan bini tuan-tuan, minggu depan pergi klinik kesihatan ibu mengandung. Oh, tu bukan nak bohong tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Dia bergaduh sebelum maghrib. Bergaduh ni abang ni bergaduh, laki dia bodoh, dia main surau. Ikhlas gaduh home. Elok dengar tuan-tuan, disandang tepi dinding. Nah, contoh. Relax, tenang kan. Dia balik rumah tuan-tuan, lepas isyak balik macam tak ada gaduh. Bila kita fikir balik, berkat. Bukan kita nak kata orang kaya tu, tak lah. Tapi kadang-kadang kita fikir orang yang macam kita ni, nak merahin B40 macam biasa ni, nak rumah teres luni lah tuan-tuan. Tak ada rumah banglo 4-5 tingkat, ada lift bagai, tak ada kereta besar 7-8 biji, tak ada. Kereta sebiji, macam gitu lah. Tapi bila duk fikir balik, kadang-kadang kita dapat tak banyak. Bila tak banyak dipersoalkan oleh Allah. Tak banyak dipersoalkan oleh Allah. Bila tak banyak dipersoalkan oleh Allah, jadi dia tak ada isu besar. Dalam kehidupan kita ada orang sangat tu relax, tenang, jalan macam biasa apa semua. Bini kita sebulan lepas tu baru teringat balik. Dia kata, bang, hari tu abang ingat tak? Abang buat kesalahan yang sama. Laki dia memang lupa. Dia kata, aku buat kesalahan apa pula? Lupa. Bini teringat sebulan lepas tu, kena marah balik. Tapi boleh tu. Tapi fikir balik tu. Saja nak abang kat tuan-tuan, nilai keberkatan dalam kita katakan keuntungan yang sedikit tadi itulah. Kan orang berniaga apa semua tu, nasihat saya lah. Kok yang dengar daripada kita punya audio kita tuan-tuan, kan cikgu kita, cikgu Hamizi duk rekod ni tuan-tuan, kadang dia potong duk blast dengan kawan-kawan ni. Kan bila kadang-kadang simple tu, manfaat tu ada. Bila kita fikir balik kehidupan kita. Kan Wallahu a'lam. Sama juga orang tanya saya, elon bilai dengan elon imam, mana lagi berkat? Dia kata dulu. Kan saya kata elon bilai. Dia kata pasal apa pula? Kita kata imam tak ada ke apa ke? Bilai ada. Kan bilai ni jadi imam. Tuan-tuan, bilai ni jadi imam. Jadi bilai punya elon tu banyak. Sebab tu saya tuan-tuan, kalau saja pergi masjid, surau ke, yang imam dia ada elon ke apa ke, saya takkan jadi imam. Saya takkan. Tuan-tuan ditanya cikgu Mizi duk follow saya. Saya takkan tuan-tuan. Tapi kalau masjid tu memang yang jenis ni ataupun surau yang ni, kita memang naik lah. Tapi kalau saja nak naik, tak tuan-tuan. Kita kata lagu tu lah. Kadang-kadang kita tak naik, bilai dah naik. Bilai naik, tu tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Kadang-kadang berebut jadi bilai. Malam tadi saya tuan-tuan terkejut, berebut jadi bilai. Bilai satu dia azan, bilai satu dia dah komat lah. Saya lajak sikit 5 minit, dia komat terus. Bilai nombor 2 ni masuk bilik azan. Lepas tu dua-dua pula. Dia kata, habis lagu mana? Lagu mana? Ya, komat sikit lagi ya. Lepas tu bilai yang azan tadi tu pandang. Dia kata, siapa nak kena komat? Saya kata, sebab hang azan, hang komat lah. Sebab hang pakai elon, dia tahu kan? Jadi tak ada masalah. Komat macam biasa. Nak cerita bagi lagu tu lah tuan-tuan. Okeylah tuan-tuan, kita berhenti setakat tu. Dia mula-mula start kuliah ni, dia tak boleh panjang-panjang. Tuan-tuan, mohong lah kalau panjang ni. Tuan-tuan pun tengok muka tuan-tuan macam blur tuan-tuan. Apa pun tuan-tuan, ala kuliah kita masih lagi berada dalam Syawal ni. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan, banyak tahun kat 10 tahun lebih tuan-tuan. Kalau saya ada silap dengan tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah terima amal-amal kita. Kita ada baki beberapa hari. Kalau kata bab puasa 6 tu sebenarnya boleh lagi.
Ada baki lagi 6 hari. Kalau tuan-tuan boleh komit lah. Tapi besok tuan-tuan dengan lusa je berapa banyak rumah terbuka dah. Ini semua punca-punca ibadat kita tuan-tuan. Habis tak boleh nak kata apa kecuali iman tuan-tuan ni kuat lah. Iman tuan-tuan ni kuat, tak apa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terimalah amal kita. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa qawlan fi'lan wa ibadatan min as-salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.